Okay, hai semua. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang basic drawing dalam AutoCAD. Okay, so seperti yang saya telah bagi tahu dalam video sebelum ni, okay, AutoCAD ni dia punya konsep dia kita bagi arahan. So kita tengok dekat bawah ni, itu command line ni, itulah arahan yang kita akan bagi dekat situ. Dan dia akan tanya bila kita bagi arahan, sama ada dia buat benda tu atau dia tanya dahulu, dia minta lagi maklumat lain daripada kita. Okey, so kalau dekat dalam video ni kita ada ni, okey, di bawah ni command line tu saya dah zoomkan. Alright, lagi satu dalam AutoCAD dia gunakan koordinat, okey, untuk bila dia tanya, kita bagi dia arahan tu, selalunya dia akan tanya kita koordinat dekat mana, okey, di mana dia nak buat tu. Okay, jadi itu yang dia faham. Okay, koordinat tu dia faham koordinat X dan Y. Okay, kalau 3D ada Z lah. Okay, tapi untuk kita ni, kita just bagi tahu koordinat X dan Y. Okay, so kalau tengok dalam drawing area ni, okay, saya dah buat dah dia punya satah kartisan ni lah, X dan Y ni, scale dia. Okay, alright. Jadi dalam AutoCAD kita ada 4 kaedah. Okey, ada 4 kaedah, 4 cara kita nak melukis. Satu, kita gunakan kaedah absolute coordinate, kedua relative coordinate, keempat polar coordinate dan ketiga polar coordinate dan keempat kita macam freestyle. Saya tak ingat apa nama dia, so saya panggil dia freestyle lah. Okey. Okey, jadi sebelum kita bermula, saya nak kamu semua ikut apa yang saya nak buat ni. Iaitu saya nak ubah dahulu setting dalam AutoCAD ni. Okey, sebab kita ini untuk tujuan pembelajaran, jadi kita akan offkan dahulu beberapa function yang agak advance lah. Okey, so kita actually function tu dia nak memudahkan kerja kita lah. Okey, tapi sebab kita nak belajar basic ni, kita offkan dahulu function tersebut. Okey, so function tersebut nak masuk, kita type di settings, type je ds. Okay, ds, enter. Okay, dan kita akan dapat drafting settings punya menu. Okay, dalam drafting setting punya menu ni, cari dekat atas ni, kita pergi ke dynamic input. Okay, daripada dynamic input ni, right, kita akan pergi settings dekat pointer input, pergi settings ni, dan dia akan keluar pointer input settings. Okay, yang ini for form second or next point, default to absolute coordinate. Okay, alright, nanti yang ini bila kita dah habis belajar absolute coordinate, kita akan tukar balik dia kepada relative coordinate. Sebab benda ni dia akan memudahkan kerja kita sebenarnya. Okay, tapi kita yang mudah ni kita offkan dahulu untuk tujuan kita belajar basic dia. Okay, kita tukar ni jadi absolute coordinate dan kita tekan OK. Lepas tu yang ni pun tekan OK. Alright, jadi kita mulakan dengan absolute coordinate. Okay, jadi kalau kita tengok, okay, absolute coordinate ni katakanlah kita ada nak buat garisan. Okay, kita nak buat satu garisan. Garisan ni dia akan ada dua koordinat. Satu koordinat pertama, okay, permulaan garisan, dan satu lagi koordinat adalah pengakhiran garisan tu. Okay, so kalau kita punya panjang garisan tu adalah 5 dan garisan ini mendata pada satah ufuk, okay, so kita punya koordinat kita akan berubah paksi X saja. Jadi yang kalau kita tengok ni 0,0 XY, bila dia bergerak sampai hujung ni dia akan jadi 5,0. Okay, Y tu tak bergerak lah sebab Y dia bergerak pada satah mendata saja. Okay, Y tak bergerak, yang bergerak adalah X saja. Okay, jadi kita cuba dulu buat yang ini. Okay, sebentar ya. Okay, jadi kita akan buat kita akan cuba buat line ya. Alright, kita masukkan arahan line. Okay, enter. Okay, first point tadi dia specify first point, kita bagi tahu 0,0 X dan Y. Okay, so nampak stok itu dia pegang dekat stok garisan tu. Okay, sekarang ni dia masih belum lagi habis buat garisan sebab dia nak tunggu second point. Okay, second point. Okay, second point ni kita masukkan nilai 5,0. Okay, dan kalau kita tengok di situ nampak tu garisan tu. Okay,
Dia bergerak daripada 0 pergi ke 5 pada paksi X. Okey, Y kosong lah. Okey. Kita dah habis buat tu, kita tekan escape saja. Tekan escape. Okey. Kita tengok yang contoh yang kedua ni. Okey. Katakanlah dia start pada koordinat 0,6. Okey. Let's say kita masuk arahan line 0,6. So line kita tu dia akan tangkap pada koordinat 0,6. Lepas tu kita nak pergi sebelah sana sebanyak 5 ni, kita akan bergerak paksi X 5,6 lah. Sebab dia masih lagi pada paksi Y tu dia masih lagi pada kedudukan 6. Okey. So yang koordinat yang kat sini ni, ini adalah 5, 6. Yang ini adalah 0, 6. Okay, so basically kita bagi tahu dia dekat mana kat mana yang kedudukan yang tepat kita punya line tu. Okay, so saya bagi lagi satu contoh lagi. Okay, kita buat lagi satu contoh. Okay, let's say lah kat this time. Okay, this time garisan ni kita start at 3, 2. Okay. So dia bergerak dekat sini. Okay. Pada paksi X. So 5 campur 3 dia akan jadi 8,2. Okay. So kita tengok Alright. Line. Okay. 3,2. Okay. Nampak tu? 3, 2. Okay. Lepas tu 8. Next point 8,2. Okay. Dan kita tengok panjang dia. Okay, kita tengok panjang dia 5. Okay. So dia start dekat 3,2 dan berakhir dekat 8,2. Okay. So yang ini adalah absolute coordinate. Okay. Ini adalah absolute coordinate. Second adalah relative coordinate. Okay. Relative coordinate yang ni. Alright. So relative coordinate ni. Okay, macam kita ambil contoh 3, 2 kan. Okay, kita ambil line. Dia start dekat 3,2. Okay. Okay, kalau macam tadi kita nak dapatkan panjang 5, kita akan specify dia. Kita akan bagi tahu pergi dekat 8,2. Okay, pergi dekat 8,2 macam ni. Itu absolute, maksudnya kita bagi tahu kedudukan tepat. Okey. Kali ni kita tak bagi tahu dia kedudukan yang tepat. Kita just bagi tahu saja. Okey, bergerak sebanyak 5 paksi X. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan letak LIS. Kita tambah LIS kat depan, lepas tu kita letak 5. Okey. Kita letak 5, maksudnya dia akan bergerak sepanjang 5 paksi X. Okey. Dan dia akan bergerak sebanyak kosong lah dekat paksi Y. Okay. Kalau kita tengok, dia akan pergi juga dekat koordinat 82 ni. Tapi kita bagi tahu dia bergerak sebanyak 4 ni saja. Sebanyak 5 ni saja pada paksi X. Y tak payah bergerak. So dia akan bergerak macam tu saja. Okay. So let's say yang katakanlah, okay, kita buat line yang lain. Kali ni line tu dia begini. Okey, line tu begini. Okey, line tu macam tu. Ini panjang dia 5. Okey. Dan dia punya apa ni? Dia punya ni adalah, kalau kita tengok paksi X dia adalah 3 dan paksi Y dia adalah 4. Okey. So kalau kita berada dekat koordinat 32, kita start kat koordinat 32. Okey. So yang ni dia akan tambah X, dia akan tambah 3. So jadi 6. Dan Y dia akan tambah 4. Dia akan jadi 6,6 juga. Okey. Dia akan jadi 6,6. Okey. Alright. Jadi kita cuba yang ni. Okey.
6,6. Alright. So kita try start dekat sini. Line 3,3. Okay, sorry, bukan 3,3. 3 line 3,2. Okay, so dia berada start kat situ. Right, lepas tu ini kita pakai relative koordinat kan. So kita akan bagi tu alias. Dia akan bergerak sebanyak 3 paksi X dan dia akan bergerak ke atas sebanyak 4. Okay, nampak? So dia bergerak 3 kat sini dan dia naik ke atas ni sebanyak 4. Okay, so kalau kita measure ni, okay, kita akan dapat 5 lah. Kita akan dapat garisan 5. Okay, jadi itu adalah relative coordinate. Okay, alright. Seterusnya polar coordinate. Okay, dia macam relative coordinate, cuma bezanya relative coordinate dia bagi tahu x dan y, tetapi kalau polar coordinate dia akan bagi tahu okay, berapa panjang. Okay, let's say panjang 5. Okay, lepas tu dia bagi tahu berapakah sudut dia daripada daripada permulaan lah. Okay, berapa sudut dia. Okay, berapa theta. Okay, so kalau dalam AutoCAD, pengiraan sudut bermula daripada satah X ni. Okay, bermula daripada sinilah. Okay, so kalau dalam kompas tu utara, dia start daripada timur lah. Start dari timur ni. Ini adalah kosong. Okay, so ini 90, ini 45 dan ini 270. Dan dia punya pengiraan pun adalah arah lawan jam. Okay, dia arah lawan jam. Okay, so apa-apa kita kena tahu berapa sudut dia. So let's say kalau macam ini, okay, garisan tu macam ni, okay, dan kita ada sudut ni. So maksudnya yang ni 180 tolaklah dengan sudut theta ni. So kita akan dapatlah berapa jarak dari sini ke sini. Okay, itu basic dia lah. Alright, so untuk contoh kita ni, okay, okay, so kita akan buat garisan 5 ni. Okay, dan sudut dia adalah sama dengan 53 darjah. Okay, so kita try buat 9. Okay, yang ni untuk polar koordinat kita kena letak alias. Okay, letak alias, panjang dia 5 dan sudut dia adalah 53 darjah. Okay, alright. Okay, alright, kita buat line. Okay, kita cuba buat line. Okay, specify first point. Okay, first point tu kita start dengan berapa tadi? 3,2. Okay, 3,2. Alright. Lepas tu kita letak alias. Okay, alias 5 dan sudut dia adalah 53 darjah. Okay, so kita dapat lah tu. 53 darjah tu adalah, kalau kita buat line sini kan. Okay, 53 darjah tu adalah sudut yang inilah. Okay, itu sudut yang tu, 53 darjah. Okay, kalau kita measure ni, okay, kita measure ni, nampak tu. Okay, dia punya panjang 5 dan sudut dia 53 darjah. Okay, jadi yang itu adalah polar coordinate. Okay, jadi yang tadi awal-awal saya suruh tukar setting tadi, okay, saya suruh tukar setting tadi dekat D settings. Okay, itu adalah untuk dia membantu kita bila kita gunakan relative koordinat ataupun polar koordinat, kita tidak perlu masukkan key in alias tu. So kita masuk di settings pula. Okay, di settings. Okay, di settings, pergi dynamic input, settings. Okay, kita tukar balik kepada relative coordinate. Okay, dan kalau kita tengok kan, kita buat line tadi 3,2. Alright, yang ni panjang 5 kan, panjang 5, sudut dia 53 darjah. Nampak, kita tak perlu masukkan alias tu lagi. Okay, so dia lebih
Mudah. Okey. Jadi kalau boleh lepas kita habis untuk kelas ni, kamu ubah balik. Ubah balik setting tu. Jadi lepas ni kita tak perlu susah-susah. Okey. Yang seterusnya adalah kaedah yang saya panggil sebagai freestyle lah. Okey, saya tak tahu apa nama dia. Okey. So freestyle ni, katakanlah kita buat line. Okey. Kita select je mana-mana. Kita start je di mana-mana yang kita nak. Okey. Start je di mana. Okey. Freestyle ni kita boleh gunakan untuk buat garisan yang mengunjur ke sata memofok ataupun sata menegak. Okey, maksudnya nak pergi ke kiri kanan atau bawah lah, kita tak boleh guna untuk yang macam ni. Okey, untuk yang sengit-sengit yang ada degree, ada sudut macam ni lah. Okey. So yang ni kita nak bagi dia fix dia. Okey, kita nak bagi fix dia. Fix dia lurus pada satah X dan Y ni, kita tekan F8 ataupun ortho. Dekat sini kita panggil ortho, bawah ni F8 atau kita on ortho ni. Okey. So yang ni katakanlah kita nak panjang dia sebanyak 5. So kita halakan dia, kita nak sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau kita nak dia sebelah kanan, kita halakan dia ke kanan, letak 5. Okey. Alright. Lepas tu kita hala, katakan kita nak kat atas. Katakanlah kita nak letak 6. Tak jelah 6. Dia akan pergi ke atas. Okey. Katakanlah kita tersilap. Kita bukan nak buat 6 tapi kita nak buat 5. Okey. Yang ni kita tak payahlah kita padam semua. Kita just type U untuk undo. Okey. Type U untuk undo. So kita nak 5. Okey. Lepas tu dia nak pergi ke sebelah kiri. 5 lagi. Okey. Lepas tu dia pergi ke bawah ni kan. Tempat permulaan dia, kita just type close. Dia akan pergi close macam tu. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, arahan tu, bila kita close, arahan tu terus mati. Okay. Tapi kalau kita buat line biasa, pergi sini, kita pergi sini, okay, dia akan terus tanya specify next point sampailah kita tekan escape. Bila kita tekan escape, arahan tu mati. Okay. Kalau yang ni ataupun kita tekan close, kita tulis close, dia akan pergi balik ke tempat asalan dan dia akan matikan arahan tersebut. Okey, jadi untuk video ni itu saja. Okey, jadi itu adalah basic kepada drawing. Okey, jadi untuk apa-apa kita nak buat line ke, nak buat circle ke, arch ke, konsep dia sama saja. Okey, jadi lepas ni kita gunakanlah kaedah mana yang bagi kita rasa lebih senang dan lebih cepat. Okey, dia tiada kaedah yang betul, dia tak ada kaedah yang betul atau salah, dia ada adalah hasil yang betul. Okey, so as long as hasil yang betul, okeylah. Okey. Alright, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, bye bye.